ni mustalah hadis, hadis hukum, ayatul hukum, ayat Quran yang jadi ayat hukum. Ada ayat Quran yang menunjukkan wajib, ada ayat Quran yang menunjukkan sunat. Kadang-kadang suruhan daripada Allah, tapi ulama kata suruhan itu berbentuk sunat. Ada suruhan dalam Al-Quran berbentuk wajib. Ada suruhan, ada perbuatan Nabi SAW dalam hadis dalam bentuk wajib. Ada perbuatan Nabi dalam hadis berbentuk sunat. Sebab itu kita dalam bab perbezaan mazhab ni kita kena mengaji dalam lagi usul fiqhnya, mustalah hadisnya, barulah kita boleh mudah berhujah dalam bab perbezaan mazhab. Kalau tidak, sekadar hadis sahaja kita pegang, dia akan mengelirukan lah. Jadi kalau kita mendedahkan perbezaan mazhab dalam kuliah, dalam penyampaian, dalam dakwah kita, boleh sekadar untuk pendedahan bahawa ada pandangan yang berbeza, umpamanya menyentuh wanita tidak batal, tetapi tidak boleh kita mengatakan ini wajib kena ikut ni, contohnya contohnya. Ataupun tak perlu, sekadar kita ceritakan pendedahan, dan tak boleh memaksa supaya orang ikut kita. Aku dah tadi tak batal wuduk ni, mari ikut aku. Itu tak, itu tak sepatutnya disebut. Dia boleh mengelirukan masyarakat. Ini merugikan dalam proses dakwah. Rugi. Sebab itu kita kena berhati-hati. Bila nasihat ni, kita kena memahami tabiat orang yang bakal kita nasihat. Ada isu-isu yang kita tak boleh sentuh, maka kita kena hold sekejap. Kita ambil kaedah yang lain, hikmah umpamanya. Sebelum kita menggunakan lidah kita tak boleh gunakan lidah, maka kita gunakan hikmah. Kemudian yang seterusnya, bila kita nak nasihat ni, apabila kita dah sidik, kita nak nasihat seorang fulan, kita dah sidik dia ni begini-begini sifat dia, maka kita mendapati bahawa si fulan ini benar-benar melakukan pengingkaran terhadap Allah Ta'ala, benar-benar dia melakukan maksiat kepada Allah. Pada waktu itu tak boleh lagi kita ragu-ragu untuk menasihat dia. Kalau kita dah tahu dah sahabat kita ni memang ternyata bukti yang sahih bahawa dia ni melakukan maksiat kepada Allah, pada waktu itu tak boleh kita ragu-ragu lagi untuk menasihat dia. Jangan ragu-ragu lagi. Kita dah tahu dah maksiat depan rumah kita, dah tahu dah maksiat yang berlaku berluasa di hadapan kita, ataupun dibuat oleh sahabat kita, dah selidik dengan teliti, maka pada waktu itu tidak boleh kita keraguan untuk kita menegur dan menasihat. Kalau tidak, wazalika ad'aful iman, yang demikian itu selemah-lemah iman. Gila. Kemudian yang seterusnya, sekiranya fulan yang kita nasihat itu terus-menerus melakukan maksiat tanpa insaf, setelah kita berusaha untuk nasihat dia dan dia terus-menerus melakukan maksiat, maka kata ulama harus bagi kita untuk nyatakan keburukannya, bukan untuk memburuk peribadinya, tapi untuk memberi pengajaran kepada yang lain. Sebab itu Allah sebut Fir'aun dalam Al-Quran, supaya bagi pengajaran, jangan jadi pengajaran kepada kita, jangan jadi seperti Fir'aun. Allah sebut Haman dan Qarun, supaya jangan jadi seperti Haman dan Qarun. Allah sebut Abi Lahab dalam Al-Quran, Allah akan Abi Lahab dalam Al-Quran disebut berulang kali, kita baca Tabbat yada Abi Lahab, supaya tak ikut dengan perbuatan Abu Lahab itu. Jadi kita menyebut maksiat yang dibuat oleh seorang ini, pengingkaran terhadap Allah ini, bukan kerana nak memburuknya, tapi kerana nak bagi pengajaran kepada yang lain, menedahkan tentang isu ini, supaya nak bagi pengajaran kepada yang lain, supaya jangan rasuah. Dedahkan. Kalau ada siasatan terhadap satu-satu ni, dedahkan, supaya syarikat lain tak buat. Contohnya tabat benda yang sama, tidak merasuah. Kan? So, sebab itu ada satu kaedah dipanggil tankirul fi'l wala an tashhad bil fa'il. Kamu membenci perbuatan maksiat, bukan kamu membenci orang yang membuat itu. Tankirul fi'l wala tashhad bi fa'il, wala an tashhad bi fa'il. Kamu membenci perbuatan maksiat, bukan membenci orang yang pelaku maksiat. Jadi kita menegurnya bukan kerana kita benci dia, tapi kerana kita sayang kepada dia. Kita mengajak manusia kepada Islam bukan kerana kita nak tunjuk kita ni lebih alim daripada dia, dah, tapi kerana kita sayang mereka untuk bersama dengan Islam. Ini agama yang Allah redha, agama yang suci dan murni, agama yang lengkap, agama yang sempurna. Bukan kerana kita lebih alim daripada dia, bukan kerana kita sembahyang lebih daripada fulan itu, tetapi kerana kita sayang kepada mereka. Innamal mu'minuna ikhwah,
Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Kita nak ajar dia, mari bersama Islam ni. Kerana kita sayang kat Tuhan. Sayang. Bukan kerana kita benci dia. Bukan kerana kita lebih alim daripada dia. Bukan kerana kita ni lebih arif daripada dia. Bukan kerana kita semayang lebih. Bukan kerana kita ni rajin dalam beribadat daripada dia. Tak. Kerana kita sayang saudara kita yang beriman. Kemudian ulama kata kalau kita nak nasihat, sekiranya kita mahu nasihat dan nasihat kita itu boleh memburukkan lagi keadaan, maka pada waktu itu hold dulu nasihat, jangan nasihat lagi. Kalau kita nak nasihat ni menyebabkan kata-kata kita ni boleh memburukkan lagi keadaan fulan yang bakal kita nasihat itu, maka pada waktu itu jangan nasihat lagi, gunakan hikmah yang lain. Gunakan cara lain. Kalau kita sendiri sebut, mungkin dia akan marah. Boleh jadi orang lain sebut tak apa. Kalau kita sebut, marah, kita suruh anak dia sebut. Ataupun kalau kita sendiri sebut tak boleh, sahabat yang akrab dengannya dia sebut, tak mengapa. Contohnya kalau kita tegur dia, tak boleh kita, dia ni tak boleh tengok. Kalau tegur daripada mulut kita, dia akan menenting. Maka pada waktu itu kita suruh orang yang dipercayai oleh dia yang sebut. Ataupun cara lain kita nak mengajak dia tanpa kita menyebutnya. Kalau kita keluar perkataan tu, mesti dia marah. Hold dulu, jangan keluar lagi. Bagi orang lain. Itu kaedah dia. Itu nasihat tu, sebut nasihat tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut label yang kedua, wal mau'izatul ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia dengan hikmah dulu. Kemudian wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, duduk label yang kedua. Karena nasihat ni kadang-kadang tak boleh, dia kena hikmah dulu. Bukan semua keadaan perlu dengan nasihat. Kerana ada kadang-kadang nasihat ni tak boleh pada waktu yang tertentu. Tapi hikmah macam-macam bentuk dan macam-macam cara dan macam-macam keadaan boleh digunakan. Oleh sebab itu kita ikutlah. Kalau gitu ikut cara yang sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, insya-Allah Islam ni mudah sampai dengan halus. Sebagaimana Nabi tunjukkan kepada kita contoh yang paling baik. Nak mengajak manusia, tengok contoh Nabi SAW, kita ikut Nabi buat. Bagaimana Nabi berhadapan dengan Yahudi, bagaimana Nabi berhadapan dengan orang yang akan membunuh Nabi SAW. Nabi SAW waktu dia balik daripada peperangan, satu contoh nak tunjuk Nabi, dia balik daripada peperangan terlalu letih, lalu dia tertidur, tertidur. Dia bangun daripada tidur, pedang di leher Nabi SAW. Nama dia pembunuh upahan tu, nama dia Daksur. Daksur tanya, wahai Muhammad, siapakah yang boleh menyelamatkan kamu daripada pedang aku ni yang tajam ni? Kata Nabi SAW, Allah sahaja yang boleh menyelamatkan aku. Terkejut Daksur, jatuh pedang dia. Rasulullah ambil, Rasulullah letak kat leher Daksur. Siapakah boleh menyelamatkan kamu? Dia tak jawab. Maka Rasulullah lepaskan dia. Ini sifat Nabi. Nabi tak politik dendam, tidak ada pada Nabi. Nabi tidak ada politik dendam. Kalau ikut Nabi pancung Daksur tu lah. Tapi Nabi tak berpolitik dendam. Nabi letak pedang kat Daksur. Wahai Daksur, siapakah boleh menyelamatkan kamu? Daksur tak dijawab. Rasulullah lepaskan dia. Akhirnya dia beriman kepada Nabi SAW. Kenapa? Nabi tidak mengamalkan politik dendam. Ini adalah contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dalam waktu Nabi pembukaan kota Mekah. Tentera Nabi 10,000 orang masuk kota Mekah. 10,000 mengepung kota Mekah. Lalu penduduk Mekah kafir Quraisy gerun melihat tentera Islam yang ramai, lalu mereka surrender. Ada yang beriman, ada yang surrender. Lalu yang surrender ni, menyerah kalah ni, menjadi tawanan tentera Islam. Lalu mereka tanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kamu nak buat kepada kami hari ini? Kami dah serah kalah. Kata Rasulullah SAW, al-yawm antum tulaqa, pada hari ini kamu mula bebas. Kamu bebas dengan aku. Kamu tak dikongkong. Aku tak mengamalkan politik dendam kepada kamu. Ini sifat Nabi SAW. Yang ditunjukkan oleh Nabi dalam proses dakwah. Begitu mudah kali orang menerima Islam kerana Nabi mengamal sifat tidak berpolitik dendam, tidak berdendam dalam politik. Ini ya, dendam habis, sekat habis, macam-macam dia buat terhadap kita. Dendam, ini sifat bagaimana orang bukan Islam akan terpikat dengan Islam. Sedangkan Islam sendiri mengamalkan sikap yang tidak adil, zalim. Itulah itu Islam ni.
Kita amalkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengamalkan sebagaimana yang Nabi tunjukkan sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita menyampaikan Islam dengan cara yang lebih mudah dan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekadar itu mudah-mudahan kita akan sambung ke datang. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta.